kepada semua yang menonton sesi podcast kita pada hari ini. Bersama saya, Nurul Izzati sebagai hos anda pada hari ini. Hari ini bersama saya, dua panel yang dijemput untuk bersama-sama kita membincangkan mengenai isu krisis makanan di Malaysia. Untuk panel yang pertama pada hari ini adalah Sam. Hai. Sam, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Macam mana pula dengan aku? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Untuk panel yang kedua kita adalah Fikri. Kak Fikri, lama tak nampak. Apa cerita? Sihat? Sihat je. Biasa yang COVID ni kelas online je. Face-to-face pun tak berapa sangat. Okey, untuk pengetahuan semua, krisis makanan ni dia merupakan istilah yang menjelaskan tentang sesuatu negara ataupun seseorang yang kurang memenuhi keperluan makanan. Jadi apa yang kita boleh tekankan kat sini, dia dikatakan sebagai kekurangan makanan atau makanan yang memenuhi keperluan orang. Tanpa membuang masa, kita teruskan pembincangan ini dengan panel kita yang pertama, iaitu Sam. Baiklah Sam, mengenai isu krisis makanan ni, mesti semua orang ingin tahu bagaimana isu krisis makanan yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Jadi boleh ke Sam terangkan isu krisis makanan di Malaysia ni pada masa sekarang ni? Sebenarnya kalau nak ikutkan, aku pun tak apa nak pasti kan. Sebab kalau kita tengok apa yang Kementerian Pertanian dan Pemakanan katakan bahawa bekalan makanan dalam negara masih mencukupi. Jadi dalam negara belum sampai ke tahap di mana peringkat krisis makanan seperti yang didakwa sendiri diletak. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian iaitu Datuk Badrul Hisham Muhammad kata, meskipun terdapat segelintir atau sedikit gangguan terhadap bekalan makanan khususnya ayam dan gandum, namun ia tidak menjejaskan bekalan negara. Jadi ini kerana sekitar 94% pengeluaran ayam adalah untuk bekalan tempatan makanan. Baik, untuk bekalan dekat mana? Ini kerana sekitar 94% pengeluaran ayam adalah untuk bekalan tempatan. Kita jemput. Oh, sekali lagi. Ini kerana sekitar 94% pengeluaran ayam adalah untuk bekalan tempatan. Manakala 6% saja adalah ekspor. Tapi ianya tidak dinafikan negara kita juga akan menghadapi krisis makanan. Jika kita tidak membuat persediaan kerana terdapat beberapa faktor yang krisis makanan dan ia akan terkesan kepada seluruh dunia termasuk negara kita. Okey, maknanya isu krisis makanan yang berlaku di Malaysia ni masih lagi kita kawal. Tapi kalau kita kena buat persediaan terlebih kalau berlaku krisis makanan ni, kita kena buat persediaan lebih awal lah. So, okey, seterusnya pada panel yang kedua, itu Fikri. Seperti yang diterangkan oleh Sam mengenai isu krisis makanan dekat Malaysia ni, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya isu makanan ni dan apakah kesan jika kita tak bendung masalah krisis makanan ni dengan segera? Patutnya umumnya dia bernambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ni memang obvious. Kita tengok dia sudah
saja tu kalau tulis saja dia makin nambah. Jadi ada yang akan dapat, ini juga kerana tu kan. Ada yang orang yang tak dapat, ada yang orang yang dapat. Jadi soalan itu kalau nak ikutkan kan, ada ahli sosial biologi kan, nama dia rasanya dia kata manusia bumi memerlukan, kita ni memerlukan bumi untuk memberi kekurangan makanan. Itu waktu pertama. Waktu kedua ni secara alam ni betul. Ini kalau banjir dekat sawah padi, itu dah jauh. Kalau dekat tempat yang tanam berlaku rosak, bukan banjir ke, ini sama ribut pun boleh jadi, kemarau, situ pun ada, tak kedah lah. Kalau ada banjir, tak mahu cerita, habis pagi, hancur. Itu tak tuan. So, bencana alam ni, dia boleh menyebabkan risiko. Dia punya order dia memilih tanah tersebut, yang jagung ke, tanah sawah padi dia memang rugi lah. Rugi lah, dia punya tanah kawasan tak dijual dulu. Lagi satu, itu salah satu faktor kurang kadar makanan. Tiga pula peperangan. Peperangan dengan krisis makanan ni, dia faktor utama dalam krisis makanan. Kalau tengok dekat peperangan dekat Rusia dengan Ukraine ni kan, Rusia dengan Ukraine ni adalah pengeluar utama, pengekspor utama gandum dengan jeruk. Bila mereka pulang tempoh hari ini, tak ada proses ekspor pengeluaran gandum dekat mana, tinggal menaikkan dia dapat. Jadi kan, sebab tu ada kenaikan harga, permintaan yang tinggi, orang tak, tapi tak boleh dapat kurang kan. Satu, kontrasi Nabi dekat Syria tu negara kurang. Tentu import dah ambil barang nak tak masuk barang itu tak lihat kok. Ada ketentuan itu yang satu yang sekali pembalian ini patah. Saya tengok krisis makanan yang ini waktu COVID pun juga ada, waktu bantuan makanan bagi ada orang beri bantuan makanan. Ada golongan yang penting dan tinggi ni dia ambil yang banyak, tak risau orang lain. Lepas tu nak tamat tempoh buang sampah. Ada kes ni, ada itu time COVID, ada banyak gula, roti kat sampah bagi kan, orang lain tak dapat, dia muka semua. Ini masalah. Orang yang tamak ni kena berubah sikit. Dia orang lain yang cakap di salah satu faktor kesekian ini. Berbalik pada Sam, tadi Sam dah terangkan tadi kan mengenai isu krisis makanan yang berlaku kat Malaysia sekarang ni kan. Saya nak tanya, apakah tindakan yang Malaysia dah buat untuk membendung masalah krisis makanan ni? Jadi tindakan yang Malaysia lakukan untuk membendung masalah krisis yang lebih masalah ni, apa yang saya dengar kan, saya tak pasti, tak pasti sudah dilaksanakan atau belum. Tapi apa yang saya dengar adalah kerajaan disarankan untuk menghentikan semula majlis khas bagi menangani masalah jaminan makanan yang pernah ditubuhkan sebelum ini bagi menangani krisis makanan dihadapi. Pengurusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata mengurusi pengaktifan semula majlis berkenaan, kerajaan boleh meningkatkan hasil pengeluaran
dalam negara. Beliau juga berkata krisis makanan yang dihadapi kini adalah isu global yang turut memberi tempias kepada Malaysia. Tapi kalau nak tahu tindakan yang Malaysia buat untuk atasi masalah krisis makanan ini, mereka tidak lagi menerangkan dengan terperinci apa yang akan dilakukan. Tapi kalau nak pendapat saya mengenai krisis makanan ini, kita boleh menanam sendiri, seperti macam ubi, sayur bayam, kangkung. Lepas tu di tanah kosong kerajaan dan juga tanah kosong yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan iaitu DLC dan swasta haruslah dipajak kepada petani dan pembelah ikan supaya bekalan makanan dapat dijamin pada rakyat kita. Boleh cakap pasal krisis makanan ni. Saya nak tanya pendapat korang, apa benda krisis makanan ni? Krisis makanan serius pandangan aku lah. Aku ni pandangan dia kena ambil serius lah sebab ni. Sebab kalau kita ambil sambil level ni kita cover ni yang menjadi susah kita lah. Kita fikir krisis makanan ni apa ni yang pasal COVID tu. COVID tu pun dah beli makanan susah, dia sampai quarantine, tak ada siapa yang boleh tolong itu makanan kan. So yang jadi masalah tu bagi kita yang beban lah, beban dia beban kita. Betul lah tu. Lagi satu, kita ni perlu buang sikap di penting sendiri. Ya kan, hari tu pun jangan hilang lagi apa yang hari tu waktu COVID kan. Ambil bantuan banyak, dan sekali buang macam tu, macam tak pakai kan. Dan tu orang lain pun tak dapat. Jadi tak patutlah buat macam tu. Tu kalau Islam pun dia tak menangkan pembaziran ataupun sikap berlebihan. Dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud malah janganlah janganlah kau melakukan perbuatan seperti ini. Maknanya perbuatan pengajiran tu lah dengan berlebihan tu, sebab nanti kamu jadi saudara syaitan. So kita ni nak jadi saudara syaitan kan. Juga dalam surah Al-Araf ayat 21 pun juga menyebut bahawa anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang bagus pada setiap masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi Allah cakap apa? Pakai pakaian sisa yang bagus kan. Dekat lagi kan. Dalam fikri handset, korang tahu tak kalau yang sekarang ni isu bahan mentah ataupun bahan basah ni yang makin naik di dalam pasaran ni. So pendapat korang kan, harga bahan mentah dan bahan basah tu berimpact tak pada kehidupan masyarakat sekarang ni, dan apa punya efek tu?
efek ni soalan dia ada efek daripada orang kesan lah, kesan kepada kehidupan masyarakat ini mungkin efek atau tak. Kalau beri efek apa tu? yang dapat tengok lah, macam harga ayam tak pasti RM8 ke RM12 sekilo tengok. Yang kalau dah harga naik tu nak makan ayam susah, itu kan berduit kan. Betul pergi. Kalau ni jadi macam student ni, student kena ringkat betul lah, makan Maggi kan. Itu saya rasa terjejas lah ke masyarakat dan macam sudah tahu berpendapatan rendah kan. Jenis pendapatan rendah ni mestilah ada rasa terjejas lah. Bila barang-barang mentah macam ni, seperti ayam kan, ayam ni selalunya majoriti bisnes yang akan selalu menang setiap manusia usahakan guna ayam. Jadi macam ini yang petang-petang ni agak susah kan cari tu. Kadang ni macam ni kat sosial media, anak dia tak suruh jual, mak dia pun dah kat benda ni, dia pun masih video. Masih sekolah ni kan, masih sekolah ni pun masih video nak cari dapat lebih-lebih untuk usaha keluarga. Ada tolong mak. Ada yang sampai berhenti sekolah, Di sekolah sampai tahun tu tadi. Jadi itulah kita perlu ni lah. Macam ni dalam tu kita perlu beri lah satu kita yang boleh tengok macam waktu COVID tu ada organisasi satu organisasi yang ditubuhkan untuk bantu orang tak ada makanan kan. Itu baru ada orang buat dia beli banyak-banyak beras untuk makanan macam ni, tu dia ambil juga dekat oh macam ni jenis YouTuber kan. Dan dia tu boleh tengok dekat ni pun mesti kena start aktif dulu. Dia beli lah tu orang boleh tengok Dan saya tengok tu video COVID ke tak COVID ke dia bantu lah. Kacau. kalau jenis ramai jenis macam dia tentu rasa bagus kan. Okay. Nanti soalan ni macam tu fikir ni kita lockdown ni. Sedikit buat kau lockdown ni. Waktu lockdown. Sebelum lockdown Lockdown. Ingat kan apa ingat rumah dia dah boleh duduk dua orang tak ada teruk apa klinik baik beli biasa-biasa dua orang jauh-jauh daripada rumah settle tak ada sampai 30 orang ni parent keluar beli barang rumah macam
tu ada ejen yang ambil banyak kenyok. Kan tak ingat buat. Sebab apa, bila dah PKP, orang semua bila dah PKP tu kan tak boleh nak keluar kan. Jadi diorang rasa macam konon-konon memang dah tak boleh keluar langsung. Jadi tu ya sebelum nak start PKP tu, diorang dan apa keluar ramai-ramai mahasiswa lah untuk jaga-jaga lah kan. Tapi untuk jaga-jaga tu tak salah. Tapi kalau nak beli barang tu ingat juga orang lain pun nak beli barang juga kan. Disebabkan dia orang mampu beli banyak sangat barang, sampai kan orang lain yang nak beli barang tu juga pun tak ada. Kadang ada yang tengok dekat dalam ni kan, social media macam YouTube tu, ada jenis yang orang macam ada contoh yang seorang-seorang yang tak perlu kadang nak tunggu bantuan tu lambat, kadang tak makan. Nak tunggu bantuan macam tu, nak tunggu bantuan pun kau faham. Lockdown pun hari tu belum dia cakap seminggu, lepas tu tak boleh extend. Jadi kita macam tak agak kan. Dia benda tu tak boleh nak ambil. Tak boleh nak salah kau orang ke ni. Biasa kita pun bukan selalu lockdown. Bila menteri umumkan lockdown, kita bukan tahu sangat, tak pernah experience kan. Kita jenis bukan tahu pun. Itu kali jenis tu betul. Lockdown lama-lama, berapa bulan? Tak boleh tahu. Ikut ada sampai partner yang kena sampai dawai nak bagi orang belum masuk. Tentera pula jaga. Ada yang sampai kena buang kerja. Kerja besar kan. Betul besar nak dapat duit diundang ni. Makan, cari makan. Susah-susah. Sampai bila yang ada yang kerja kat rumah ataupun yang paling duduk kerja buang kerja tu kan, sampai dia orang manakala dia orang buang kerja, jadi dia orang pun tak tahu macam mana nak cari duit lagi dalam untuk selalu. Jadi dengan duit yang dia orang ada, dia orang kena pandai-pandai lah macam kan untuk dia orang beli makan apa semua supaya senang sikit. Okey, untuk semua yang nonton ni, apa yang boleh dirumuskan oleh yang sesi vokasi kepada ni tentang isu makanan ni, kita perlu ambil berat lah tentang isu makanan ni. Sebab isu makanan ni dia akan memberikan kesan lah kalau kita tak ambil serius sama daripada diri masyarakat maupun sebuah negara tu. So setakat ini sajalah sesi fokus kita pada hari ini. Terima kasihlah kepada Daniel, Sam dan Fikri kerana sudi datang untuk membicarakan fokus kita pada hari ini. Mungkin Fikri dan Sam ada macam sikit pesanan ke atau sikit patah kata? Okay, macam mana? Sana dia jangan bazir mahal. Kalau jangan bazir lah.